Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara untuk edisi malam ini, di mana kami akan membincangkan topik yang sinonim dan juga signifikan dengan bulan ini, iaitu Bulan Kebangsaan. Dan diam tak diam kita pun bakal meraihkan sambutan Hari Kebangsaan negara yang ke-65 tidak lama lagi. Dan topik malam ini adalah 65 tahun Malaysia Merdeka dan mencari Malaysia yang lebih baik. Untuk itu bersama saya ketika ini adalah Profesor Dr. Durishah Idrus, Profesor Hubungan Industri dan Dasar Awam, Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kali pertama atau sudah pernah? Sudah pernah. Sudah pernah. Alhamdulillah. Baik Prof, kalau kita melihat sekarang ni dengan keadaan semasa yang baru saja orang kata reda dengan pandemik, namun kita masih lagi belum selesai pandemik COVID-19 dan negara juga menuju ke fasa endemik ketika ini. Namun segalanya perlu berjalan seperti biasa dan bulan ini pula adalah bulan untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan kita yang ke-65. Jadi Prof melihat bagaimana setakat ini perjalanan Malaysia 65 tahun ni, kalau istilah dalam pejabat awam ni dah pencen sebenarnya. Dah. Bagi sebuah negara ini 65 tahun bagaimana Prof melihat Malaysia ini berdiri? Ya. Terima kasih saudara Hilman. Pada pandangan saya, 65 tahun ini Malaysia adalah tetap sebuah negara yang aman dan sedang bergerak menjadi sebuah negara yang maju jaya. Tetapi kita sedang menghadapi pelbagai cabaran. Sebahagian daripada cabaran ini adalah cabaran dalaman. Sementara sebahagian lagi adalah cabaran yang terlibat dengan keadaan luar. Sebagai contohnya, COVID-19 itu bukan satu cabaran yang kita jangkakan dan seluruh dunia menghadapinya. Tetapi kita mungkin juga ada cabaran dalaman seperti cabaran politik, cabaran hubungan sosial antara etnik dalam Malaysia sendiri. Selain daripada perkara-perkara yang berkait dengan ekonomi rakyat Malaysia sendiri, itu mungkin perlu diselesaikan, dapat diselesaikan secara dalaman. Tetapi ada cabaran luaran yang terpaksa kita hadapi. Sebuah negara dengan konteks luar, sebuah negara dengan rakyatnya sendiri. Saya tetap sangat positif terhadap masa depan Malaysia. Dan kalau kita lihat Prof, dalam tempoh 2 tahun negara dilanda pandemik, mungkin setiap negara mempunyai pelajaran mereka sendiri. Bagi Malaysia, kita hidup berbelang kaum dan ketika itu kalau kita lihat bersatunya kita untuk bersama-sama mencegah COVID-19 ini, mungkin apa yang dapat kita belajar ketika waktu pandemik itu yang boleh membawakan kita ke arah masa depan yang lebih baik? Saya rasa rakyat Malaysia telah berjaya menunjukkan satu sikap kerjasama yang tinggi dan kita dapati NGO mereka-mereka perseorangan juga turut sama membantu selain daripada kerajaan turun padang untuk membantu pelbagai kita kata bantuan kepada rakyat yang sangat memerlukan dalam pelbagai sektor, sektor perindustrian, sektor pendidikan, services dan sebagainya. Semuanya telah sangat terkesan oleh COVID-19. Tetapi bantuan yang tiba semasa itu bukan hanya daripada kerajaan tetapi juga dari pelbagai masyarakat, lapisan masyarakat Malaysia. Ini menunjukkan sebenarnya asasnya rakyat Malaysia sudah berpadu, ada penyatuan. Cuma bagaimanakah untuk kita meningkatkan ini supaya kita dapat melepasi pelbagai cabaran yang kita sedang hadapi sekarang selepas kita masuk ke era endemik. Dan seperti sedia maklum Prof, sebelum pandemik melanda global, negara kita juga berada dalam satu fasa di mana politik ini tidak stabil selepas PRU ke-14 pada 2018. Jadi ia membawa sehingga ke hari ini. Mungkin Prof melihat bagaimana apa yang perlu kita buat sebenarnya untuk memastikan bahawa politik dan juga keamanan negara itu berjalan dengan seiring. Pada satu masa, saya menanti-nantikan keadaan perubahan politik. Saya bercakap tentang kematangan politik. Saya kata kepada ramai apabila memberi ucapan dan sebagainya, saya mengatakan mungkin Malaysia sedang melalui satu proses kematangan di mana setelah begitu lama, 60 tahun kita di bawah barisan nasional, di bawah sebuah negara demokrasi adalah biasa untuk kita bertukar angin ataupun bertukar kerajaan. Jadi jika begitu, maka Pakatan Harapan mungkin seperti mana keseronokan, keterujaan kita pada waktu itu, ia mungkin akan membawa tagline juga adalah membawa harapan baru. Jadi kita semua berharap kepada perkara itu berlaku. Jadi di sinilah saya ada sedikit keraguan tentang kematangan berpolitik. Saya harap
dengan kita kata pilihan raya yang seterusnya ni akan wujud. Bukan saya saja. Saya rasa awam di Malaysia berharap kepada satu kematangan politik di mana apabila berlaku pilihan raya, hasilnya itu adalah membawa harapan baru yang sebenarnya kepada masyarakat, dan masyarakat bermakna rakyat boleh meletakkan harapan kepada kerajaan yang kukuh dan kuat yang membuat dasar-dasar atau polisi-polisi yang dapat dilaksanakannya. Hanya apabila dasar-dasar dapat dilaksanakan, barulah kepercayaan rakyat akan tiba semula memberi sokongan kepada kerajaan yang mentadbir itu. Itu pandangan saya. Jadi kalau ditanyakan apa pandangan Prof, memang harapan saya pada waktu itu tinggi. Mungkin ini perlu berlaku. Walaupun saya suka kepada cara lama Barisan Nasional di mana jika kita berkrisis atau kita membincangkan isu-isu yang sangat sensitif, dulu selalunya kita akan berbincang dahulu sebelum kita bercakap kepada umum. Tetapi kerana ledakan teknologi maklumat, apa sahaja sekarang ni menjadi kita kata viral. Wak Ima saya sedang bercakap sekarang boleh diviralkan oleh siapa sahaja, walaupun saya mungkin tidak ingin. Saya ingin bercakap sesuatu yang agak sensitif sebagai contoh. Tidak ada lagi perkara dapat disembunyikan daripada ramai. Jadi saya tidak begitu pasti sekarang adakah kita mempunyai kematangan politik itu, tetapi pada saya kita perlu kepada kematangan politik untuk membina satu kerajaan. Kerajaan inilah yang mentadbir negara, dan apabila negara dapat ditadbir oleh sebuah kerajaan yang kuat, barulah polisi yang mereka berjaya bentuk itu dapat diimplementasikan. Saya bagi satu contoh. Di Singapura bukan bermakna mereka melakukan polisi yang sangat berbeza daripada Malaysia. Wak Ima apa yang dikatakanlah, kita perlu mengkaji dan membaca kajian-kajian bahawa sebenarnya kaedah yang dilakukan oleh Singapura lebih kurang sama seperti Malaysia, sebab kita menjagakan kepelbagaian etnik tadi. Jadi kita perlu menjaga itu dan ini agar ianya lebih diterima dan ianya smooth. Tetapi di Singapura ia dilaksanakan, dipastikan terlaksana, dan banyak juga perkara terkekang di sana yang sebenarnya di Malaysia sangat bebas sebagai contoh untuk mengata kerajaan, untuk mengata tokoh-tokoh, untuk menuduh, membuat ucapan yang kadang-kala agak ultra berlaku di Malaysia, tetapi dia tidak mungkin berlaku di tempat-tempat tertentu yang lain lah. Dan di situ mungkin polisi itu dapat dilaksanakan kerana pegangan terhadap sistem itu kuat dan kukuh. Tapi kita dapati 60 tahun mungkin sangat lama, akhirnya pegangan yang kuat dan kukuh itu akhirnya terungkai. Dan masuk satu kerajaan yang baru yang kita harap segera menggunakan itu untuk membentuk satu kepercayaan baru rakyat terhadap kerajaan yang sangat kita harapkan memperbahan, tetapi ianya telah tidak terlaksana sedemikian. Jadi inilah pandangan saya secara umumnya. Saya tidak pasti adakah kita mempunyai kematangan politik pada hari ini untuk kita membina satu kerajaan yang kuat dan kukuh yang dapat memastikan polisi-polisi yang kita sendiri bentuk dapat dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kepimpinan, pentadbiran, good governance. Itu pandangan saya, Hilman. Baik, kalau nak sebut kematangan politik tentunya lahir daripada perpaduan yang sejati, orang kata. Kalau dari Malaysia ni, strukturnya memang terbentuk sudah melibatkan pelbagai kaum, Melayu, Cina dan juga India dan juga Sabahan dan Sarawak. Jadi kalau kita lihat, Prof, setiap kali nak sambutan Hari Kebangsaan ni, setiap kali itulah akan acap kali diulang siar ataupun diulang kata tentang perpaduan ni perlu dibentuk sehingga 65 tahun ini. Pada pandangan Prof macam mana? Adakah ini hanya retorik politik untuk parti-parti tertentu supaya sentiasa sokong parti berkenaan, ataupun ia sekadar hanya satu tagline yang mungkin dimainkan sepanjang bulan kebangsaan? Kita perlu kepada tagline. Memang kita mengatakan keluarga Malaysia hari ini. Dulu kita kata bersih, cekap, amanah, Islam hadari, segala macam. Kalau kita lihat setiap satu pemimpin, Perdana Menteri kita akan ada satu tagline. Pada saya, perpaduan di Malaysia ni, perpaduan itu luas dia punya definisi dia.
apabila negara kita agak aman, dan saya mengatakan Malaysia bukan agak aman, adalah sebuah negara aman, letusan-letusan kecil adalah berbeza daripada 13 Mei 1969. Letusan-letusan kecil berada di mana saja. Di Amerika Syarikat hari ini berlaku letusan-letusan perkauman, di Britain, di Jerman, di banyak negara berlaku. Jadi kita bukanlah sebuah negara yang sangat berbeza. Dari konteks itu tidaklah perlu kita risau. Sebagai contohnya, orang ingin berarak, ingin menyatakan, tetapi di negara kita, kita memang tidak begitu kita kata lenient terhadap perarakan di jalan raya. Kalau Hilman tanya saya, Prof, are you pro towards adakah Prof itu menyokong? sebahagian daripada demokrasi kan, Prof? Betul, tetapi di dalam perarakan yang terbuka secara begitu, aman maksudnya, ada pihak yang mungkin boleh menggunakan untuk kepentingan mereka. Sebagai contoh, dia aman, tetapi ada orang mungkin akan membuat riot. Jadi itu memang pernah berlaku pun. Jadi kita berharap timbang tara, perbincangan, diplomasi yang tinggi, pemimpin yang mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya secara sangat bijaksana. Inilah dia 65 tahun merdeka. Takkan kita nak lagi di jalan raya untuk segala isu. Pada saya lah, adakah kita terlalu teruk sehingga perlu kembali kepada 1940-an, 1950-an, 1960-an? Adakah kita perlu kembali ke situ untuk menunjukkan kita sebuah negara yang demokrasi? Walhalnya dari sudut ekonomi, kita sangat memerlukan pelaburan. Kita sangat perlu kepada industri berkembang, dan kita ingin sektor swasta sebagai pemacu ekonomi negara, bukannya kerajaan sebagai pemacu ekonomi negara. Kerajaan adalah fasilitator kepada kehebatan ekonomi negara, di mana sistem birokrasinya, pejabat awamnya menolong memacu jayakan sektor itu. Tetapi yang sepatutnya bergerak bagus pihak industri, pelabur asing, peniaga, usahawan, orang luar, yang sangat seronok kerana Malaysia sangat aman dan sangat seronok untuk mereka membina, dan dengan itu membuka ruang pekerjaan dan sebagainya untuk rakyat kita. Itu pandangan saya. Tadi Prof dah sebut dari segi bahagian ekonomi, dan tentunya bila sebut pembahagian ekonomi itu, kalau di Malaysia ni, kalau kita dapat lihat secara mata kasar ni lah, dan juga menurut data yang terkini, kaum Cina lebih mendominasi ekonomi negara berbanding Melayu dan juga India dan lain-lain. Mungkin Prof melihat bagaimana kita ingin merapatkan jurang perbezaan itu. Apa cabarannya untuk masa depan ini? Cabarannya agak banyak, tetapi keadaan ini sudah terlalu sering dibicarakan, dan terlalu banyak dibuat kajian tentangnya. Bagaimana berlaku keadaan, sebagai contohnya majoriti yang ketinggalan adalah Melayu dan India sebagai contoh secara perbandingan. Tidak bermakna orang Cina, kaum Cina di Malaysia tidak ada yang kesusahan, tidak. Tetapi majoriti, kita kata jumlah yang besar itu lebih kepada golongan Melayu dan masyarakat India. Jadi ini telah jika saya asalnya adalah orang sejarah, jika kita melihat kepada sejarah, panjang Hilman, seronok ni. Habis besok ni, Okey, kalau kita lihat kepada sejarah, satu masa dahulu, apabila masyarakat Melayu lah khususnya, mereka hidup dalam satu sistem sosial yang berbeza daripada orang Cina dan orang India, yang kemudiannya dibawa masuk secara besar-besaran. Itu adalah pada abad yang ke-19 akhir, dan awal abad ke-20 yang dibawa masuk secara besar-besaran untuk tujuan biji timah dan getah. Tetapi sebelum itu sudah pun ada masyarakat Cina khususnya lah, dan juga orang Arab dan orang luar di negeri-negeri Selat, Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang, dan mereka ni dianggap British subject, rakyat British, yang kita kata golongan baba. Dan ini adalah orang yang terdahulu datang ke Tanah Melayu. Jadi keadaan itu memang dah ada dan wujud, dan di 3 negeri yang saya sebut tadi, ports tadi itu, pelabuhan tadi itu, memang multicultural, pelbagai kaum, pelbagai budaya dan sebagainya. Tetapi kemasukan yang beramai-ramai itu berlaku pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, apabila British betul-betul campur tangan dalam kebanyakan negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Melayu bersekutu, dan kemudiannya negeri Melayu tidak bersekutu juga, di mana ada sistem residen dan sebagainya.
Di situ apabila dibawa masuk begitu ramai pada 1930-an, 1931 atau 32 begitu, sebenarnya penduduk tanah Melayu lebih ramai kaum bukan Melayu daripada Melayu. Ini adalah data yang saya sendiri buat kajian. Bayangkan. Menarik untuk saya ketahui. Ya, jadi pada saya jadi tetapi sistem sosial orang Melayu ada raja, ada pembesar, ada rakyat. Sementara bagi kaum Cina dan India datang tidak mempunyai suasana itu. Jadi saya mengatakan dalam sistem sosial Melayu itu ada perkara-perkara yang mungkin melambatkan sedikit keterbukaan pemikiran mereka terhadap ekonomi kapitalis, ekonomi komersial, di mana makan gaji, di mana pergi bekerja ke sektor peladangan ataupun bekerja di sektor perniagaan untuk mendapat upah. Jadi kebanyakan orang Melayu tinggal di luar bandar. Itu satu hakikat. Jadi mereka itu lebih kepada tanah milik. Pemilikan tanah pun berlaku pada zaman British, sistem Torrens. Sebelum itu tidak, di mana anda ada bina rumah dan kawasan sekeliling anda buat pokok, itu anda punya. Tetapi kemudiannya dengan sistem Torrens British ni, kita ada pemunyaan tanah. Jadi bermulalah kita ada unit tanah kita berdaftar di pejabat tanah. Jadi semua ini, dan kemudian orang Melayu di bawah pembesar-pembesar Melayu. Ada kawasan-kawasan yang pembesar-pembesar Melayu lebih berkuasa, saya tidak mengatakan lebih berkuasa, lebih mempunyai influence ataupun pengaruh yang lebih besar kadang-kadang daripada raja-raja. Jadi kemudiannya raja-raja juga kemudiannya mendapatkan sokongan daripada British untuk mereka British juga membantulah meletakkan mereka pada kedudukan yang agak kita kata lebih stabil dan lebih established dalam masyarakat Melayu. Jadi itu sistem masyarakat Melayu. Jadi siapakah yang berpendidikan tinggi, yang terdedah kepada urbanisasi pada peringkat 1920-an, 30-an adalah lebih kepada golongan bangsawan dan pembesar-pembesar Melayu yang anak-anak mereka mungkin dapat juga belajar sehingga keluar negara dan balik untuk bekerja sebagai civil service, Malay civil service sebagai contoh. Itu dah cukup bagus jadi EDO ke kerani ke apa tetapi majoriti masih lagi mereka yang bertani. Jadi bila datang getah orang Melayu, kalau saya buat kajian tentang Negeri Sembilan, saya tahu bahawa orang Melayu Negeri Sembilan sanggup meninggalkan sawah padi untuk membuka ladang getah sebab duit. Tetapi mereka telah dihukum kerana meninggalkan sawah padi. Sawah padi tidak mendatangkan keuangan. Sawah padi lebih kepada jual kecil-kecilan dan jadi maknanya ada keadaan di mana orang Melayu ingin kepada satu suasana yang sama rata, nak kepada duit itu. Tetapi ini suasana yang berpanjang-panjangan. Jadi akhirnya nampaklah di bandar siapa yang menguasai dan kita tidak boleh menyalahkan. Kita tidak perlu lagi kenapa ini jadi begini. Memang struktur begitu. Dia satu proses yang begitu lama dan kalau kita kata British telah melakukan pecah dan perintah, walaupun British tidak mengakuinya, itulah yang telah berlaku. Mereka lebih suka untuk menggaji mereka yang pada pandangan mereka lebih mudah. Sebab mereka memang dibawa masuk untuk tujuan bekerja di ladang dan juga di lombong, maka akan ada penempatan-penempatan baru dan akhirnya menjadi bandar dan sebagainya dan dia berlarut-larutan sehinggalah kita merdeka. Jadi hari ini dah merdeka, Hilman. Jadi kita terpaksa memikirkan, tapi perkara-perkara basic ini masih berlarut-larutan. Tetapi saya sebagai pengkaji, sebagai ahli akademik, kita tidak perlu menggunakannya lagi untuk tujuan politik. Itu adalah satu pendekatan yang tidak begitu tepat pada pandangan saya. Jadi untuk ke depan ni bagaimana Prof melihat untuk dari segi ekonomi itu supaya sama rata ataupun sama rata kek akan itu dibahagi adil lah. Kek itu jika tu kek Hilman, Hilman punyalah. Jika tu kek saya punyalah. Saya mungkin nak berbagi kek saya dengan siapa-siapa yang saya sayang dan suka kan. Tetapi jika kek itu adalah milik negara, maka pentadbir, pemimpin, pemerintah perlu melihatnya secara adil. Jadi di situ kita tidak mengatakan ambil untuk beri, tetapi jika perlu dibantu mereka yang memerlukan, itu sepatutnya disokong oleh semua pihak. Itu adalah sesuatu yang tidak begitu disetujui oleh mereka yang percaya kepada laissez-faire, yang percaya kepada sistem kapitalis yang sepenuhnya. Mereka tidak setuju. Pada mereka mesti disokong dengan satu sistem di mana semua orang kalau dia kaya lah seterusnya. Tetapi kalau dalam Islam bahawa dalam harta orang kaya
dalam harta orang yang berada, ada hak orang yang miskin. Jadi itu sebab kita ada zakat, kita ada cukai dan segala macam. Tujuannya adalah untuk memberi tumpuan kepada mereka yang memerlukan. Tetapi Hilman, saya ingin menambah, sebelum Hilman nak tanya soalan lain, saya ingin mengatakan bahawa bantuan itu pada saya bukan yang bentuk one off itu yang sangat perlu. Bantuan itu lebih kepada latihan, lebih kepada pendidikan, lebih kepada motivasi diri agar kita semua merasai keperluan untuk memaju jayakan diri sendiri masing-masing. Mestilah, contoh dalam kalangan orang Melayu, mereka mesti mempunyai keinginan yang tinggi untuk memperbaiki ekonomi mereka masing-masing. Walaupun betul jika mereka susah, memang kerajaan patut bantu, tapi kerajaan juga patut bantu semua kaum yang lain. Tetapi kita jangan terlalu ingin kepada bantuan sehingga bila-bila. Itu pandangan saya. Walaupun mungkin tidak begitu disetujui. Sebab pada saya, kita punya third world mentality juga bermaksud diri kita mesti mampu berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Jadi kalau sebagai ibu bapa, yang pertama pendidikan anak-anak. Kemudian apabila anak-anak, cuba beri pendidikan yang terbaik. Kemudian memastikan anak-anak nampak kepada masa depan. Jadi anak-anak kita mesti keluar, mesti bergaul, mesti berani. Jadi semua tu mak bapak juga perlulah mempunyai pendidikan dan mempunyai pengalaman bagaimana untuk melahirkan generasi muda yang sesuai dengan cabaran semasa. Sebab zaman saya mungkin kerja masih banyak, zaman ini mungkin terpaksa mencipta kerja. Itu keadaan dia, Hilman, pada pandangan saya, insyaAllah. Jadi Prof melihat bagaimana dengan keadaan semasa waktu ini dengan ledakan 4.R ni, IR 4.0 ini, kalau kita melihat cabarannya lebih luas, lebih orang kata segenap bidang tu, macam-macam cabaran yang perlu ditempuh oleh golongan muda. Bagaimana golongan muda Malaysia perlu bersedia untuk ke depan? Berbagai-bagai kajian juga dilaksanakan. Ada juga pandangan yang mengatakan berlaku mismatch apa yang diajar di universiti sebagai contohnya dengan apa yang diperlukan oleh industri. Pada saya tidak begitu benar tuduhan itu kerana tiap-tiap universiti yang established lah, yang maju di Malaysia ini, sebenarnya sistem pendidikan mereka semuanya ada diaudit. Semuanya ada auditor dari sudut kualiti melihat, dan pihak industri sebenarnya memerhatikan. Kalau di mana saya berasal, UTM sebagai contoh, program kejuruteraan kita semuanya adalah diaudit oleh pihak luar. Dan sebagai contoh, Washington Accord memberi kita kata setahun atau 5 tahun berdasarkan apa yang mereka lihat di UTM. Jadi tidak ada program kita yang jumud dan kita tawarkan. Kita pun melihat setiap satu tawaran itu ada tak mempunyai peluang pekerjaan kepada graduan kita. Jadi kita sentiasa memantau. Jadi yang pada hemat saya adalah ekonomi yang kurang robust yang menyebabkan keadaan ini. Ekonomi yang kurang rancak yang menyebabkan keadaan ini. Jika ekonomi rancak, pelajar juga akan nampak kepada peluang itu lebih daripada biasa. Tetapi apabila graduan ratus ribu pada satu kali bergraduat, keluar ke pasaran sana dan nampak sektor yang sama untuk mereka, satu pekerjaan mungkin 1,000, 2,000 orang memohonnya, padahal pembukaannya mungkin 5-6 orang sebagai contoh. Jadi kita nampak bahawa berlaku keadaan ini. Jadi sebagai satu resolusi ataupun cadangan saya adalah para pelajar sendiri mestilah mempelbagaikan fikirannya semasa berada di universiti dan di sekolah lagi. Di sekolah juga dia mesti ada satu daripada sekolah ke universiti mesti ada satu kita kata apa, kesinambungan, bukan terasing. Daripada sekolah ke universiti dan keluar mesti ada satu kesinambungan pendekatan keilmuan yang menyebabkan pelajar nampak kepada peluang, kepada cabaran, kepada apa yang dah jumud dan ke mana mereka boleh pergi. Keadaan, Hilman, di mana orang graduat dalam bidang ini tapi bekerja dalam bidang yang lain, kadang-kala sangat berbeza, 100% berbeza, adalah normal. Adalah normal. Dan cuba perhatikan gig ekonomi pada hari ini. Kenapa akhirnya sebahagian pelajar graduan pun sanggup sebab mereka memikirkan okeylah buat masa ini dan saya sanggup sebab pada waktu ini yang mendatangkan pendapatan kepada saya akan melakukannya. Jadi kepelbagaian pemikiran, keterbukaan fikiran, sikap mencari peluang dan kadang-kala berani kita kata mengenengahkan talent
kita mungkin seorang pelukis, kita mungkin seorang penganimasi, kita mungkin bekerja kita adalah seorang jurutera, tapi kita mungkin bekerja dengan syarikat Upin dan Ipin. Mungkin tidak ada kena-mengena, tetapi kita pelbagai keadaan yang memungkinkan dengan syarat kita tidak menutup pikiran kita bahawa ilmu adalah untuk mendedahkan kita kepada kemungkinan-kemungkinan di luar sana, sehinggalah mungkin ia mencabar kita yang mencipta peluang pekerjaan. Menulis sebagai contoh dan menjual tulisan kita. Pada saya lah ini antara perkara yang di universiti, di sekolah yang perlu diketengahkan oleh para ilmuwan, oleh para guru dan juga para pengajar, para profesor semua, insyaAllah. Saya kira disebabkan itu juga agaknya Kementerian Pendidikan kita mengubah sistem pendidikan di sekolah yang tidak lagi berteraskan peperiksaan. Mungkin Prof ada pandangan? Saya tidak begitu berani untuk mengatakan bahawa tidak ada sistem peperiksaan itu amat bagus, kerana saya lahir daripada sistem peperiksaan. Sekurang-kurangnya apabila saya melalui peperiksaan, saya mengetahui pencapaian saya dalam apa yang diajarkan. Jadi saya tetap merasakan seorang pelajar itu di sekolah rendah mestilah membaca, menulis, mengira the 3M. Pada saya mereka mestilah telah menguasainya. Dan bagaimana kita nak mengetahuinya? Perlulah kita menguji bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk menulis, membaca dan mengira, dan mungkin juga kemahiran berfikir, dan juga mungkin kreativiti. Mungkin kaedah kita menguji itu yang perlu bersesuaian dengan cabaran semasa, dan cara pengajaran juga. Saya mengetahui bahawa cabaran para guru di luar bandar terutamanya, bagaimana kadang-kala teknologi pendigitalan sudah menjadi satu norma, tetapi jika sekolah di tempat-tempat tertentu tidak mempunyai akses ini ataupun kemudahan ini di peringkat yang paling optimal, bagaimanakah para pelajar kita untuk mendapatkan kita kata ilmu dalam levelnya yang sama, Hilman? Itu antara perkara yang saya rasa perlu berlaku di Malaysia pada hari ini dalam sistem pendidikan dan pendidikan tinggi. Prof, kita berhenti dulu, rehat seketika dan kembali selepas ini bersama saya dan juga Prof dalam Ruang Bicara membincangkan 65 tahun Merdeka, ke mana hala tuju dan juga mencari Malaysia yang lebih baik. Kembali selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara. Saya ditemani oleh Profesor Dr. Durisha Idros, Profesor Hubungan Industri dan Dasar Awam Universiti Teknologi Malaysia UTM. Dan kepada anda di luar sana, anda boleh menghubungi kami untuk melontarkan pandangan maupun soalan kepada saya di talian 0326979767 atau 0326979768. Baik Prof, kembali dengan segmen kedua ini. Mungkin saya nak fokuskan ke arah Malaysia sekarang ini. Kalau Prof melihat, kalau kita dalam tempoh sepenggal ini, kita telah pun melalui tiga Perdana Menteri yang berbeza. Daripada Tun Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan sekarang ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan 21 Ogos ini genap setahun Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mentadbir negara ini. Jadi Prof melihat bagaimana dalam tempoh setahun kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri? Saya merasakan beliau sedang mencuba sedaya upaya beliau untuk memastikan Malaysia tenang, dan beberapa perkara yang perlu dilakukan dapat dilakukan dengan jayanya. Saya melihat bagaimana sebagai contoh Yang Mulia Tengku Zafrul selaku Menteri Keuangan diketengahkan selaku seorang daripada industri yang agak mahir dalam bercakap tentang pembangunan semula atau pemulihan semula ekonomi, dan bagaimana sebagai contohlah Yang Berhormat Khairi Jamaluddin sebagai seorang yang pada saya mempunyai karisma, beliau sendiri diketengahkan daripada, saya tak ingat menteri sebelum Menteri Kesihatan beliau adalah Menteri Mosti dan kemudiannya Menteri Kesihatan. Dan saya melihat kedua-dua tokoh ini bersoal jawab di media antarabangsa, dan saya merasakan bahawa Malaysia perlu kepada ketokohan. Saya bukan mengatakan mereka lah orangnya, bukan. Saya mengatakan Malaysia sangat perlu kepada ketokohan-ketokohan pemimpin yang dilihat oleh
pihak luar sebagai mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh pihak luar dengan meyakinkan. Betul. Prof, kita ada pemanggil sebenarnya. Oh, okey. Hello, Assalamualaikum. Cik Ridwan ya? Ya, Waalaikumsalam. Dari Pulau Pinang ya? Ya. Ya, Cik Ridwan, mungkin ada saya sebarang... Ridwan daripada Pulau Pinang. Ya, Ingin ya. bertanya soalan kepada Profesor. Baik, silakan. Okey, tadi ya saya tengok tajuk dia Nanti Masa Merdeka. Saya ingin bertanya soalan kepada Profesor. Kita tengok kita punya data banyak sejak daripada PM yang pertama hingga PM sekarang. Tapi kita tengok dia punya pencapaian dia. Boleh Dr. Ulas lah. Yang kedua, nak pemimpin masa depan tu. Kita tengok kita ada pemimpin yang muda kan, ramai. Tetapi peluang-peluang kepada mereka tu kita tak beri. Supaya mereka menonjol diri ya. Jadi bolehlah kita bercapai negara maju dengan lebih cepat. Minta daripada Dr. Ulas. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Cik Ridwan. Assalamualaikum. Mungkin Terima kasih Cik Ridwan. Saya rasa saya sedang bercakap benda yang sama tadi kan? Ada pemanggil kedua. Oh, ada pemanggil kedua. Okey, silakan. Hello, Assalamualaikum. Cik Bahar ya? Cik Bahar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Bahar dari mana? Untuk moderator dan juga profesor. Ya. Okey, selamat malam ya. Okey, malam ni memang tajuk yang bagus berkenaan dengan dengan menyambut sambutan merdeka. Saya berbalik pada yang tadi perbualan berkenaan dengan perpaduan ni lah, Profesor kan. Saya nak tanya dan juga mungkin nak buat pencerahan pada Profesor mungkin ada. Berkenaan perpaduan ni yang saya lihat sebelum macam Profesor cakap lah, kita dah lalui alam politik 60 tahun di bawah Barisan Nasional kan, kita dah nampak perpaduan demokrasi gitu. Tapi selepas PRU 14 tu kan, kita dah nampak seakan-akan terkucil lah sikit lah demokrasi tu kan, terutama ni kepada kaum Melayu Bumi Putera Islam ni, Profesor. Jadi saya nak tanya dengan Profesor, adakah disebabkan gelombang politik? Sebab sekarang ni kalau diimbau kembali kan, sejak 88 parti politik orang Melayu telah berpecah, dan hingga sampai sekarang ada bermacam-macam politik parti Melayu politik kan. Jadi adakah disebabkan ini perpaduan orang Melayu ni berpecah, dan hingga perpaduan orang Melayu pun berpecah sampai ke akar umbi, dan termasuk juga kita tak boleh nak menguasai ekonomi tu. Kita asyik kita nak capai 30% ekonomi kek, kata kek tu nak kena share, tapi 30% kek tu pun kita tak capai-capai lagi ke Profesor. Jadi mohon Profesor buat pencerahan, adakah itu disebabkan politik ke ataupun macam mana ke Profesor? Itu saja saya ingin pencerahan pada Profesor. Terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau kita imbas kembali dua pemanggil ni setakat ni, boleh terus memanggil kami di ruang bicara. Encik Ridwan ingin tahu apa setiap Perdana Menteri yang di bawah tu penggal ini, apa kerjaan yang mereka telah lakukan. Seperti soalan saya tanyakan sebelum tadi, kita dah ada 3 Perdana Menteri. Tapi ada soalan dia tadi. Apa soalan dia tadi daripada Cik Ridwan tadi tu? Apa yang setiap Perdana Menteri ni lakukan sepanjang mereka mentadbir? Setiap Perdana Menteri yang dia. Tiga. Kalau saya kata tak sempat lah tak sempat Tun nak bercakap, Tun sempat mengendengahkan, saya hadir pada hari wawasan kemakmuran 2030. I was there bersama dengan bersemangat Tak lama lepas tu kerajaan tu tumbang Jadi lepas tu yang di-Pertuan Agong memutuskan Tun Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Okey. Tetapi percekcokan seperti yang Cik Bahar sebut tadi berlaku begitu hangat sekali. Jadi akhirnya beliau pun tumbang juga dan kemudiannya Datuk Seri baru nak setahun Jadi apa yang anda boleh lakukan dalam setahun perubahan yang nyata Jadi kalau saya melihat kepada dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 itu, dia agak cantik, berbeza daripada dasar ekonomi baru, dasar perpaduan nasional, dasar wawasan nasional, model baru ekonomi, dan sekarang kita pergi kepada dasar pembangunan nasional, dan sekarang kita kepada dasar kemakmuran bersama. Perbezaannya adalah menumpu kepada strategik. Jadi maknanya kita bukan letak Melayu dulu, kita letak atau Bumi Putera, kita letak yang memerlukan. Pada saya itu approach yang sepatutnya berjaya lah. Mungkin sebahagian orang Melayu akan tidak gembira sebab tadi yang Cik Bahar, saya boleh terus kait dengan Cik Bahar. Soalan kedua Cik Ridwan juga, pemimpin muda.
perlu diketengahkan. Yes, saya teringat yang itulah tadi sebab Saudara bercakap tentang Yang Berhormat Kenapa Khairi. tak ketengahkan Yes, muda? mungkin Yang Berhormat Khairi, Tengku Zafrul, Syed Saddiq sebagai contoh. Sebagai contoh golongan muda yang terkedepan. Dan ada lagi beberapa nama yang sebelum tu masa Pakatan Harapan sebenarnya begitu ramai golongan muda sebenarnya telah diketengahkan. Jadi kepada saya, pemerintahan atau pentadbiran di Malaysia mesti didokong oleh keseimbangan orang yang berpengalaman ini dengan golongan muda ini. Memang betul golongan muda ini perlu didengari dan mereka akan menjadi the change maker. Sebabnya 18 tahun mereka dah boleh mengundi. Jadi the next generation 18 tahun dah boleh mengundi dengan begitu membawa kesan. Jadi kepada saya, tapi tidak semestinya, ini pandangan saya saja, tidak semestinya golongan muda, pemimpin muda hanya mempengaruhi golongan muda. Ataupun orang tua tidak terpengaruh kepada fikiran pemimpin muda. Tidak semestinya sedemikian. Walaupun pada saya lah pemimpin yang mempunyai pengalaman itu akan sepatutnya lebih matang dalam berpolitik sepatutnya. Tetapi itulah ada sesuatu yang saya pernah sebut sebelum ni dalam satu bicara yang lain. Apabila kita dalam parlimen sebagai contohnya dan kita boleh menyaksikannya online, jadi kita rasa macam come on you guys, you got to change, you got to make the parliament really worth the parliament time. Jangan kita bergurau senda, seksis remark. Pada saya benda-benda yang tak perlu tu jangan. Pada saya sudah sampai masa menunjukkan kematangan pentadbiran. Boleh bergurau, tetapi bergurau yang sepatutnya di dalam satu rumah yang begitu terhormat, di mana you are the lawmakers. Jadi golongan muda sangat penting sekarang sebab kebanyakan mereka pun well educated, berpendidikan, tapi pengalaman mungkin belum ada. Jadi orang yang mempunyai pendidikan belum ada pengalaman tidak sama dengan mereka yang berpendidikan dan berpengalaman. Tetapi saya nak menyebut Hilman, mestilah pemimpin kita pemimpin yang berintegriti. Selagi kita sentiasa dipersoalkan dan mempersoalkan integriti, bagaimanakah Malaysia nak ke depan? Betul. Jadi itu tonggak negara kita. Termasuk juga tadi perpaduan. Saya boleh terus pergi kepada Cik Bahar. Saya sebenarnya bersetuju dengan Cik Bahar. Kita bercakap dahulu dasar ekonomi baru 1971 sampai 1990. 20 tahun satu dasar jangka panjang Malaysia. Di mana dalam tu ada rancangan Malaysia keberapa sehingga keberapa. Dan hari ini kita pada rancangan Malaysia ke-12. Every 5 years. Dan 2 tahun setengah kita review. Jadi dasar tak ada masalah. Bukan nak 50% pun, nak 30% sahaja. Kenapa tak capai lagi? Kenapa tak capai? Jadi pada saya, selagi letak begitu, dia memang sukar sedikit. Tetapi di kalangan masyarakat Melayu khususnya, di kalangan pemimpin Melayu khususnya, mesti ada satu jati diri yang tinggi, saya kata kejelikitan. Kejelikitan adalah cohesiveness, satu kesatuan diri, bukannya resis, bukan, tetapi untuk memajujayakan diri itu sebagai satu perjuangan mereka. Adakah itu wujud lagi ataupun masing-masing seperti anau melepaskan pucuk masing-masing. Jadi apabila masing-masing ingin hanya melepaskan pucuk masing-masing, pada saya ini adalah satu yang sangat merugikan jika kita nak bercakap tentang movement ataupun pergerakan ataupun perjuangan. Saya tak pernah sebut tentang contoh ketuanan Melayu. Saya tidak akan ke situ. Pada saya, dia mestilah satu proses yang dari hati bahawa kita perlu maju jaya kerana negara kita sedang maju jaya. Kita sedang berada pada banyak peluang. Kenapa kita tidak mengambil peluang? Kenapa kita tak mendidik masyarakat kita berani mengambil peluang dan terkehadapan? Tetapi integriti mesti dijaga. Sebab integriti adalah harga diri. Hilman, pada pandangan saya tidak mengapa kita tidak kaya raya. Betul. Asalkan orang tidak mempersoalkan integriti kita. Betul. Apakah guna duit berbilion-bilion atau berjuta-juta jika orang sedang mempersoalkan harga diri kita dan dibuat lawak jenaka tentang diri kita. Saya tidak inginkan begitu. Betul. Jadi pada saya kembali kepada asal, berintegriti, berpendidikan tinggi, membantu yang ikhlas. Mesti ada spirit itu atau semangat itu yang wajar itu, yang ingin saling membantu itu dalam kalangan, jika saya sebutlah golongan Bumiputera ataupun orang Melayu. Dalam kalangan masyarakat Cina, kita baca buku, kita lihat kajian,
kesungguhan untuk maju jaya, kesungguhan untuk memastikan apa yang dilakukan itu membawa hasilnya, tetapi mungkin menggunakan pelbagai cara, itu adalah persoalan yang lain, tetapi mereka akan melakukannya dan memang ada kesatuan-kesatuan yang hebat yang memastikan bahawa benda itu berjalan lancar dan berjaya. Adakah ini berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu jika kita nak melihat dari sudut etnik tadi, tetapi jikalah masyarakat Malaysia berjiwa besar dan ini yang sepatutnya, maka kita tidak berfikir secara etnisiti. Saya selaku profesor, pelajar saya Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh dan segala macam, pelajar daripada Nigeria, daripada Cina, daripada India, daripada Arab Saudi, Iran, Iraq, begitu ramai di Universiti Teknologi Malaysia. Saya tidak boleh resist. Betul. Saya tidak memandang Syiah atau Sunnah wal Jamaah. Saya mesti memandang mereka sebagai pelajar saya. Jadi saya menjaga integriti saya. Jika saya dipersoalkan integriti saya sebagai seorang profesor, jatuh maruah saya. Dan UTM pun jatuh maruah. Itu pandangan saya, the basic thing. Berpengetahuan, berpendidikan tinggi, mempunyai pegangan yang kuat terhadap moral, etika dan integriti, insya-Allah kita boleh maju jaya. Hilman, saya yakin kepada, sebab memang ada contoh-contohnya orang yang sedemikian dalam kalangan orang Melayu yang maju jaya sebab dia mempunyai kesungguhan dan tekad, dan dia tetap walaupun jatuh dia tetap melakukannya. Begitu banyak contoh, mungkin pada perbincangan kita lain waktu ada, insya-Allah. Tapi Prof, kalau kita nak sebut soal integriti ni, dari mana datangnya lahir integriti, atau dari kecil ke dididik oleh ibu bapa di peringkat awal? Kerana kalau kita lihat Prof, bila mereka dah berjaya di bidang akademik, misalnya di universiti, kemudian sertai politik, segalanya berubah di situ. Seolah-olah satu pintu sisi yang lain. Maksudnya pegangan yang mereka pegang sebelum ketika di universiti misalnya, penuh integriti, berdedikasi, berwawasan, tetapi bila sertai politik, segalanya berubah. Siapa yang membuatkan, apa yang membuatkan perubahan itu berlaku sebenarnya pada pandangan Prof? Hilman pun tahu jawapannya kan. Sometimes money buys everything, even your soul. Jadi pada saya, jangan jual jiwa. Pada saya, you never sell your soul. Jangan jual jiwa. Jangan jual jiwa pada duit, pada harta, pada kemewahan, sehingga akhirnya menjerat diri. Dan kita mendapati, pada saya lah yang memberi rasuah salah, yang menerima rasuah salah. Tetapi yang selalu terkeluar adalah yang menerima rasuah. Tetapi pada saya lah, kalau ikut agama Islam, pemberi rasuah sama hina dengan penerima rasuah. Tetapi dalam konteks kita selalunya yang diheret, yang kemudiannya dimalukan, kadang-kadang orang tu tak malu pun, ialah mereka yang menerima rasuah. Dia adalah kuasa beli yang mereka tidak ada, tiba-tiba ada. Selalunya dia lebih kepada orang yang tidak punya kepada perkara itu apabila tiba-tiba peluang tu terletak di depan mata. Jadi mungkin sistem kita perlu memastikan susah untuk menerima rasuah. Sistem kita mesti sangat intact ataupun sangat ketat sehingga memastikan sukar untuk penerima rasuah. Dan apabila berlaku pertuduhan terhadap penerima rasuah, apabila telah dibuktikan oleh sistem mahkamah kita, maka mesti memastikan tuduhan itu ataupun kita kata apa, sabitan itu dilaksanakan untuk mengembalikan pandangan umum krisis kepercayaan kepada saya lah. Ikan besar, ikan kecil selalu tetap sama. Orang kata, oh ikan kecil kena ni, ikan besar selamat. Pada saya kadang-kadang dia hanyalah persepsi. Tetapi bila benda tu kita baca, dan kita pun online sentiasa, dan kita tahu kes itu, kes ini, kita pun baca fakta dan sebagainya, tapi kita melihat dia tidak terlaksana. Sebagai contoh, lepas contohlah kita kata tak terlaksana. Jadi dia membina kepercayaan ramai ataupun persepsi ramai bahawa tengok lepas je sistem ni tak jalan, sebagai contohlah. Maka pada saya amat penting untuk memastikan sukar untuk melakukannya kerana ada sistem dalam institusi dan undang-undang. Undang-undang adalah yang terakhir, sistem itu mesti ada, dan apabila berlaku keadaan itu dan berlaku siasatan yang adil, mesti siasatan yang adil walaupun persepsi pelbagai sehinggalah orang mungkin membuat rayuan dan sebagainya, tetapi kita mesti percaya kepada sistem kita. Jika kita tak percaya kepada sistem kehakiman kita, apakah yang tinggal? Jadi mestilah ia dilaksanakan. Dan perlahan-lahan saya yakin berlaku 1, 2 dan dilihat ramai,
kepercayaan ramai kepada pemerintahan ataupun pentadbiran negara akan kembali pulih. Saya yakin kepada keadaan itu. Baik Prof, kita pun cakap-cakap mengatakan pilihan raya umum ke-15 mungkin akan diadakan sama ada tahun ini ataupun tahun depan. Kita pun tak tahu bila. Hanya Perdana Menteri saja yang tahu bila tarikhnya. Dan kalau kita lihat dalam sesebuah kerajaan yang kukuh itu, perlu ada parti yang dominan menguasainya di parlimen. Tetapi kalau kita lihat pembentukan kerajaan sekarang di Malaysia ini adalah perkongsian kuasa itu. Pada pandangan Prof, adakah wajar untuk kita teruskan perkongsian kuasa membentuk satu gabungan ataupun biar satu parti yang dominan memenangi untuk menjadikan kerajaan itu lebih stabil supaya apabila polisi hendak dibentangkan RUU misalnya mudah diluluskan 2/3 misalnya. Ya, saya merasakan ini adalah cabaran yang agak kritikal di Malaysia, di mana dahulu kita kata kita ada 3 parti besar MCA, MIC, UMNO. Itu pada asalnya lah. Kemudiannya ada parti-parti yang lain seperti PAS, seperti bukan berjasa apa tu, selain daripada MCA saya dah lupa. Banyak parti-parti lain kemudiannya dan masuk dalam gabungan tetapi ada sahaja parti yang dominan di sana. Pada saya, jika gabungan itu kukuh, dia mungkin tidak berlaku seperti selepas pilihan raya yang ke-14. Nampak bahawa kerana gabungan itu tidak kukuh, gabungan itu dibuat untuk menjatuhkan satu kuasa. Jadi apabila dia tidak kukuh, dia tidak bertahan. Itulah cabaran yang besar. Sama juga sekarang dalam konteks kita nak masuk ke pilihan raya yang seterusnya, saya nampak percubaan untuk menubuhkan gagasan. Tetapi adakah gagasan itu cukup kuat dan kukuh untuk nanti bertahan? Itu saya tidak pasti. Itu sebab saya mengatakan okey, jika saya Perdana Menteri Hilman, Hilman adalah presiden parti beberapa orang lagi, saya akan memanggil dan saya akan kata okey, adakah kita bersetuju bahawa parti gabungan kita ini begini dan mungkin kita terpaksa mendokumenkannya secara legal dan kita terpaksa akhirnya bekerjasama dalam konteks itu. Jika dia terlalu longgar, itulah yang telah berlaku sebelum ini apabila semua orang boleh menarik sokongan, dan baru-baru ini juga disebut mungkin akan menarik sokongan. Dan jika saya seorang Perdana Menteri, saya pun akan saya pun saya pun macam berada dalam keadaan adakah sokongan terhadap saya telah ditarik balik dan belum pun lagi pilihan raya. Jadi ini adalah suasana yang tidak begitu demokratik, tetapi tidak begitu akan membawa hasil yang meyakinkan dalam jangka yang panjang. Walhal pembangunan Malaysia, pemulihan ekonomi Malaysia adalah yang antara yang utama yang perlu diberi tumpuan dan perlu kepada kekuatan itu untuk memastikan ia dilaksanakan. Jadi chicken and egg nampak tak Hilman perlu kepada ni tapi dia tidak begitu ada, perlu kepada ni bagaimana kalau ni tak ada. Jadi kekuatan politik untuk memulihkan ekonomi inilah cabaran kita yang paling utama pada masa ini. Tetapi kita masih lagi okey kerana rakyat Malaysia nampaknya seperti yang Hilman perhatikan, walaupun menulis berbagai-bagai di internet, di media sosial, masih pencinta aman. Kita bukan seperti beberapa negara mungkin di Timur Tengah dan sebagainya yang suka untuk menegaskan pendirian dengan membuat benda-benda yang di luar jangkaan. Kita masih lagi berunding, dalam keadaan berunding. Jadi saya tetap berharap ada sesuatu akan berlaku tak lama lagi yang mungkin akan membawa harapan kepada kita semua di Malaysia. Saya kira mungkin para akademik macam seperti Prof juga membuat kajian semasa ketika ini. Bagaimana dengan kepercayaan rakyat terhadap untuk mengundi, keluar mengundi. Kita takut rakyat dah bosan tak nak keluar mengundi nanti untuk PRU15. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit. Saya rasa mereka akan keluar mengundi. Saya yakin kali ini rakyat akan keluar mengundi lebih tinggi daripada sebelumnya. Terlalu banyak perkara yang rakyat sebenarnya harap
akan berlaku. Cuma ada beza sedikit. Dahulu kita memerhatikan parti-parti yang besar. Pada hari ini mungkin hari tu orang ni di parti lain. Pada hari ini dia di parti lain. Parti tu apakah yang didokongnya? Dan saya tak berapa gembira dengan dokongan parti ini. Satu masa mungkin Melayu diwakili oleh UMNO, orang yang kuat Islam dalam kalangan Melayu ikut PAS sebagai contoh. India lebih kepada MIC sebagai contoh. Orang Cina lebih kepada MIC. Sekarang tidak lagi. DAP nampaknya kukuh. Ini pandangan saya lah. Jadi mungkin majoriti masyarakat Cina DAP. Tetapi DAP juga membuka ruang kepada ada golongan muda Melayu di sana menjadi pemimpin parti dan sebagainya. Cuba untuk mengubah keadaan ini seperti PKR. Jadi semua ni, tetapi sejauh manakah ini, tapi golongan muda mungkin terpengaruh, bukan terpengaruh, menjiwai keadaan ini. Lebih senang lah. Lebih senang dan suka. Mungkin ada dalam kalangan, saya perhati juga beberapa pemimpin muda Melayu dalam DAP, beberapa pemimpin muda Melayu dalam PKR, bagaimana mereka lebih kepada, bukan kita kata liberalism dalam konteks yang melampau, tetapi maksudnya let's not go ethical, ethnicity, let's not go kaum, let's go kebersamaan, Malaysia, kesejahteraan ramai. Jika itu benar-benar berlaku, Hilman, dia adalah satu bonus bagi Malaysia. Jika benar-benar berlaku di mana kita sebenarnya tidak memikirkan itu perkauman, bukan perkauman dalam konteks negatif, kaum, ethnicity sebagai yang utama, maka itu pencapaian besar bagi Malaysia. Jika kita semua merasakan kita adalah sebenarnya rakyat Malaysia. Seperti kami di sektor pendidikan, kita tak meletak kaum, kita meletak pendidikan. Jika itu dalam politik, alhamdulillah. Tetapi benarkah? Bagaimana dengan Sabah dan Sarawak sebagai contohnya? Bagaimana dengan bandar dan luar bandar sebagai contoh? Bagaimana dengan Kelantan, Terengganu sebagai contohnya dengan secara perbandingan? Jadi di sini jika sampai ke tahap itu, maknanya kematangan sangat hebat, tetapi saya merasakan belum lagi sampai ke tahap itu. Ada kecenderungan dalam kalangan golongan muda, terpelajar khususnya, tetapi belum lagi dia dapat dirasai oleh majoriti masyarakat Malaysia. Dan kita akan sesama tengok nanti masa pilihan raya yang seterusnya. Prof, nampaknya masa juga mencemburu kita. Diam tak diam dah hampir sejam dah. Dan berbaki kurang 2 minit lah Prof, untuk menutup tirai topik malam ini, iaitu 65 tahun Merdeka dan mencari Malaysia lebih baik. Mungkin Prof boleh kongsikan apa agaknya yang perlu kami lakukan sebagai anak muda misalnya, dan juga seluruh warga Malaysia untuk menunjukkan semangat cintakan negara selain kibarkan jalur gemilang dan sebagainya. Memang kita seronok mengibarkan jalur gemilang, bercakap tentang keluarga Malaysia, kita berarak, kita hugging among kawan-kawan dan sebagainya, kepelbagaian kaum dan sebagainya. Tetapi pada saya perpaduan kaum lebih mendalam daripada itu. Kita semua golongan muda pun boleh menunjukkan bahawa kita boleh bekerjasama sesama sendiri. Di universiti, di sekolah adalah sangat penting bergaul. Walaupun kita mempunyai keagamaan yang kuat, sebagai orang Islam kita sangat patuh, kita menutup aurat dan sebagainya, tapi itu tidak menghalang kita, termasuk juga kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum sub-etnik yang lain mesti juga mempunyai pemikiran yang sama bahawa sanggup kita kata kita sendiri mesti menjiwainya dalam konteks yang sebenar, bahawa di luar sana kita bergaul, di pasar, di tempat kerja, kecuali ada sebilangan orang dia ingin dalam dunia dia sendiri, dia memilih itu saja, sehinggalah dia bekerja pun dia akan cari ada orang yang sedemikian. Tapi dalam konteks sebenar, orang yang berjiwa besar hidupnya lebih menarik, hidupnya lebih bagus, dan dia lebih luas pergaulan, dan dia akan bersifat lebih adil, dan dia akan percaya kepada kesejahteraan untuk semua adalah lebih penting daripada kesejahteraan diri dan keluarga masing-masing sahaja. Itu. Dan kalau kita lihat juga ya Prof, tema untuk Hari Kebangsaan tahun ini, keluarga Malaysia teguh bersama. Mungkin Prof nak komen sikit tema tahun ini? Saya ni pencinta kepada kebersamaan. Saya akan sentiasa gembira dengan tagline-tagline ini. Memang betul pun. Hanya apabila kita bersama, kita ada mesra. Apabila kita berasing-asingan, kita
perlu berlaku sesuatu Betul. untuk wujud kemesraan. Sebagai contoh bergaduh, barulah kemudian akhirnya mesra. Tapi kalau tak bertemu, tak mungkin wujud keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia mestilah tak ada perasaan apapun apabila saya berhadapan dengan siapapun. Adakah rakyat Malaysia boleh menyoal diri masing-masing bahawa dia apabila berhadapan dengan siapa pun dari kalangan etnik yang lain, dia boleh merasa tidak terancam langsung dan boleh bekerjasama, bergurau dan merasai kita semua adalah rakyat Malaysia yang bersatu hati. Seronok sebenarnya berbual dengan Prof ni hampir sejam ni. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Nurisha Idrus, Profesor Hubungan Industri dan Dasar Awam Universiti Teknologi Malaysia UTM. Mungkin kita akan undang sekali lagi untuk topik-topik yang bersangkutan dengan Prof ya. Boleh. Terima kasih Prof ya. Sama. Baik, saya kira itu saja untuk Ruang Bicara malam ini, dan sambutan Hari Kemerdekaan untuk tahun ini akan disambut di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita raikan Hari Kebangsaan kita bertemakan iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Saya Man Jamil, jumpa lagi dalam Ruang Bicara. Salam Keluarga Malaysia. Assalamualaikum.